Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan laporan e-komersial bagi kursus MPU 3223 Asas Keusahawanan. Saya Nurzuliana binti Zuriata, nombor kad matrik saya S63021. Saya akan menerangkan 1.0 iaitu ringkasan eksekutif. NZ Crunchy merupakan salah satu jenama produk bumiputera bagi syarikat NZ Frozen Industri Sendian Berhad sejak tahun 1997 sehingga kini. Ia dimiliki secara tunggal. Organisasi ini telah membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang sebagai ejen, mini ejen dan dropship. Kumpulan kami telah mendaftar sebagai mini ejen dalam penjualan NZ Crunchy bagi tugasan asas keusahawanan. NZ Crunchy adalah snack yang diperbuat daripada kulit popia dan disaluti dengan pelbagai perisa yang unik. Ianya sangat lezat, berkualiti dan rangup apabila dikunyah. Harga di pasaran sangat berpatutan. Kami telah memilih 3 perisa daripada 9 perisa yang dikeluarkan. Snack ini sesuai dimakan oleh semua golongan. Dengan sifatnya yang mudah untuk dibawa ke mana-mana pada bila-bila masa. Visi organisasi ini adalah untuk menjadi suatu perniagaan pembekalan makanan ringan yang kompetitif dan berdaya saing yang mampu memberikan perkhidmatan terbaik dalam memenuhi kehendak pelanggan. Misi organisasi ini adalah menyediakan makanan ringan yang bersih, halal dan suci selaras dengan kehendak pelanggan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Kami dari kumpulan sebelah telah memilih menjadi mini ejen dari NZ Crush untuk menjual kerepek yang didatangi dengan 3 pilihan jenis perisa. Antara perisa yang boleh dapati dan digemari oleh pelanggan ialah cheese primo, Korean BBQ dan Flaming Satay. Kami memilih produk ini kerana mempunyai jenis rasa unik dan sedap sehingga menjejak jari yang mampu memukau dan menarik minat si penggemar snack. Dengan sifatnya yang mudah dibawa ke mana-mana saja dan amat sesuai untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Target penjualan kami adalah semua golongan. Walaupun ramai persaingan dalam penjualan kerepek yang digemari ini, kami mempunyai strategi yang baik dengan menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk meluaskan lagi perniagaan kami. Ini juga selaras dengan tujuan subjek MPU 3223 iaitu asas kesewanan untuk mewujudkan sifat berani untuk mengambil risiko untuk menceburi bidang perniagaan. Seterusnya ialah analisis SWOT. Kami juga mempunyai kekuatan iaitu kami menawarkan pelbagai jenis perisa kerepek iaitu Korean BBQ, cheese primo dan Satay. Seterusnya ialah harga yang mampu milik. Barangan kami, kerepek kami adalah berharga RM10 sahaja. Bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualiti. Semua perisa adalah sedap sehingga menjilat jari dan tidak muat, sesuai dimakan oleh pelbagai peringkat umur. Walaupun begitu, kami juga mempunyai sedikit kelemahan. Yang pertama ialah kekurangan tenaga pekerja. Yang kedua, stok terhad. Yang ketiga ialah masa terhad. Seterusnya, peluang. Kami mempunyai peluang perniagaan yang luas untuk dikomersialkan di serata tempat. Perkembangan perniagaan yang luas secara online di media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Pertambahan kepelbagaian jenis perisa yang dijual. Ancaman. Kami mempunyai persaingan yang begitu tinggi, tenaga pekerja yang sedikit dan pemasaran yang agak lambat kerana masih ada adalah terhad. Saya Nurzuliana binti Zuriata, nombor kad matrik saya S63021. Saya akan menerangkan 4.0 iaitu operasi perniagaan. Bagi memulakan perniagaan ini, ahli kumpulan kami telah mendaftar menjadi mini ejen dengan membayar sebanyak RM120 bagi setiap individu kepada stokis bagi mendapatkan bekalan snack NZ Crunchy. Setelah itu, stokis menghantar stok snack
berjumlah 15 balang seorang bagi 3 perisa yang dipilih kepada kami. Apabila stok sampai, setiap ahli akan laporkan dalam WhatsApp. Kemudian, setiap ahli memulakan penjualan masing-masing dengan harga sebalang RM10, iaitu untung sebanyak RM2 kerana harga mini ejen sebalang ialah RM8. Kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook untuk pemasaran dan promosi. Setelah itu, kami menerima order dari pembeli. Seterusnya, pembeli membuat pembayaran secara talian atau tunai sebelum penghantaran. Kemudian kami akan melakukan penghantaran melalui COD atau pos. Resit bank, gambar pembeli, cek atau lain-lain diambil dari pembeli sebagai bukti untuk tugasan ini. Saya akan membentangkan promosi atau pemasaran. Pemasaran produk dibuat atau dipromosikan di laman sosial yang disediakan khas untuk aktiviti jualan dan laman sosial ahli-ahli kumpulan. Pemasaran produk ini dibuat melalui 3 cara, iaitu teaser, soft selling dan hard selling. Teaser merupakan salah satu teknik untuk mewujudkan perasaan ingin tahu dan bakal-bakal pelanggan yang menunggu untuk mendapatkan produk. Soft selling pula bermaksud membina kreativiti dan kepercayaan pelanggan terlebih dahulu dengan berkongsi maklumat informasi. Apabila membina kepercayaan dan kredibiliti, usahawan juga dapat membina perniagaan yang baik. Manakala hard selling adalah sebuah metod penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari promosi tersebut. Metod ini juga terlihat lebih lugas dan serta tidak basa-basi. Hard selling juga sering digunakan oleh para usahawan yang ingin dengan cepat menjual produk tanpa perlu bersusah payah. Pada bahagian kewangan pula, dari segi perbelanjaan, harga mini ejen ialah sebanyak RM8 satu balang NZ Crunchy. Setiap ahli akan mendapat 15 balang seorang. Jadi, bayaran untuk 75 balang ialah RM600. Kami juga menggunakan khidmat penghantaran, iaitu sebanyak RM10 seorang. Jadi, harga postage ialah RM50. Jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan adalah sebanyak RM650. NZ Crunchies dijual dengan harga RM10 kepada pelanggan. Jadi, hasil jualan kami ialah sebanyak RM750. Dalam forma aliran tunai, modal dan kos dikeluarkan ialah RM650 dan pendapatan ialah RM750. Jadi, margin kasar ialah RM100. Dari segi keuntungan, jumlah kos jualan sebanyak RM750 dan perbelanjaan operasi sebanyak RM50. Jadi, keuntungan bersih hasil jualan NZ Crunchy ialah RM100. Kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan dan perkara yang telah kami pelajari sepanjang semester ini, terutamanya dalam menjalankan perniagaan ini. Subjek ini juga telah memberi peluang kepada kami untuk belajar dalam bidang perniagaan dan keusahawanan ini. Perniagaan yang kami jalankan sangat memberi manfaat kepada kami sebagai pelajar institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, kerja berkumpulan ini dapat meningkatkan semangat kerjasama berpasukan dalam kumpulan kami. Kami bersama-sama dalam membentuk idea dalam penghasilan kerja ini. Tugasan ini dapat meningkatkan kemahiran keusahawanan kami sebagai pelajar. Seterusnya, perniagaan ini serba sedikit dapat menampung kewangan kami sebagai pelajar, iaitu daripada hasil keuntungan yang diperolehi daripada jualan ini. Selain itu, kemahiran keusahawanan ini amat penting kepada setiap individu untuk masa depan. Oleh itu, kami berharap agar kemahiran keusahawanan ini dapat dikekalkan dalam diri kami agar dapat memberi manfaat pada masa akan datang dan dapat digunakan sebaiknya. Kami juga berharap agar barangan yang kami tawarkan akan lebih maju pada masa akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.